Selamat pagi ya. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan jangan terkejut, hari ini kita kembali semula bersiaran secara menggunakan kemudahan StreamYard dan sudah pastilah ini menggembirakan juga sebenarnya memenuhi kehendak tetamu-tetamu kita yang akan bersama saya di Ruang Bicara hari ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah transisi ke endemik COVID-19. Transisi barangkali juga dalam bahasa Malaysia juga boleh disebut sebagai peralihan. Jadi transisi ke endemik COVID-19. Dan kita ada tetamu ataupun tiga tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Sementara itu kami juga ingin sampaikan kepada anda tentang berita yang mungkin sudah pun diwar-warkan kepada anda, iaitu tentang insiden tanah runtuh yang berlaku di Taman Bukit Permai Ampang sebentar tadi, dan usaha mencari dan menyelamat sedang dilakukan ketika ini, dan saya percaya mungkin juga wartawan Bernama TV telah pun berada di lokasi dan insya-Allah kita akan berlintas langsung bila-bila masa saja selepas ini. Itu berita yang akan ataupun yang saya sampaikan kepada anda. Baiklah, topik yang kita pilih macam saya sebut ialah transisi ke endemik COVID-19. Tiga tetamu yang sudah pun bersiap sedia. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Silva Kumar Sivapuniam yang merupakan pakar perunding pediatrik dan juga merupakan Ketua Jabatan Pediatrik Hospital Selayang di Kementerian Kesihatan Malaysia, dan Dr. Silva juga merupakan Presiden Persatuan Pediatrik Malaysia. Jadi Dr. Silva, terima kasih kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dr. Silva kena on. Pak, selamat datang tuan-tuan sekali. Selamat datang. Ya. Okey. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang juga akan menemani kita di ruang bicara ini, iaitu Dr. Benedict Sim Lim Heng, iaitu pakar perunding penyakit berjangkit di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dr. Ben, apa khabar? Baik. Terima kasih. Okey. Dan tetamu kita yang terakhir ialah Dr. Priya Ragunath, iaitu Ketua Sektor Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar, Bahagian Kesihatan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi Dr. Priya, terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami di ruang bicara ini. Salam sejahtera, selamat petang, apa khabar? Baik. Ya, Dr. Priya sihat ya? Sihat, terima kasih. Harap semua sihat. Betul. Saya suka bila Dr. Priya panggil saya Abang Serkawi. Okey, baik. Kita nak bercakap tentang topik yang saya kira cukup penting sebenarnya. Dan mungkin juga ialah rakyat Malaysia sudah pun mengetahuilah tentang langkah-langkah yang telah pun diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan sendiri dalam usaha untuk mengubah ataupun melakukan transisi ke endemik COVID-19. Dan ianya tentunya yang mendapat perhatian ialah tentang perubahan SOP itu sendiri, di mana sudah diberikan begitu banyak kelonggaran sebenarnya. Hanya 10 keperluan SOP saja ditetapkan bermula daripada 1 hari bulan April nanti. Tetapi mungkin pandangan Dr. Priya sendirilah, apakah kita sebenarnya sudah pun bersedia sebenarnya untuk beralih ataupun melakukan transisi ke endemik daripada pandemik itu sendiri. Dr. Priya. Terima kasih. So mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah sedarlah penyakit COVID ini telah melanda Malaysia dah lebih 2 tahun ya. Dan kami telah pun melalui pelbagai fasa-fasa dalam jangkitan COVID-19 di Malaysia ini, di mana kami telah bermula dengan fasa yang mungkin kita kata tidak begitu teruk, gelombang pertama di mana tidak ada warga negara Malaysia yang terlibat, masuklah ke gelombang kedua dan sebagainya.
Dan dalam pada ini kami telah pun menghadapi pelbagai varian ataupun kita kata mutasi virus ini, di mana virus ini telah berubah mengikuti keadaan. Kami telah berubah daripada varian-varian awal, kita kata varian Cina, kepada D614, kepada pelbagai varian kita kata variant of concern lah, variant of concern dan juga ada variant of interest, di mana variant of concern telah pun melanda Malaysia. Kami telah melalui Alpha, Beta, baru-baru ini sebelum ini Delta, di mana kebanyakan kes ataupun banyak kes yang telah dijangkiti Delta mempunyai penyakit yang lebih teruk. Walau bagaimanapun, pada masa ini kami terdedah kepada varian Omicron. Pada varian Omicron ini kita nampak bahawa walaupun kadar kes semakin naik, semakin meningkat, in fact secara mendadak, tetapi kita nampak bahawa kebanyakan kes adalah dalam kategori rendah. In fact 96% daripada kes dapat berada di rumah, diisolasi di rumah dan tidak memerlukan kemasukan ke hospital atau PKRC. So memandangkan itu, kita mengetahui bahawa kita sedang menghadapi satu virus yang mungkin keberjangkitannya adalah tinggi, walau bagaimanapun tidaklah menyebabkan penyakit yang terlalu teruk. Even kadar kematian juga walaupun naik, tetapi pada kadar yang setaraf dengan kenaikan kes, tapi bukan kenaikan secara mendadak. So kalau kami tengok kepada keadaan, of course untuk kami sampai ke endemik, kami tidak boleh sampai ke endemik dengan begitu cepat dan terus kepada endemik. So kalau kita hendak beralih atau sampai ke endemik ini akanlah dimaklumkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organization. Mereka akan mengatakan sama ada dunia telah memasuki kepada fasa endemik. Walau bagaimanapun, nampak keadaan di kebanyakan negara, kami semua menuju ke arah endemik. Maksudnya kami harap situasi sekarang adalah menuju ke arah endemik, dan oleh itu peralihan ataupun langkah-langkah yang sedang dilaksanakan pada masa ini adalah bertujuan untuk apa kita boleh kata melatih rakyat Malaysia untuk menghadapi endemik. Betul. Baik, saya nak tanya satu persoalan yang sebenarnya bermain dengan begitu meluas sekali di kalangan rakyat Malaysia sendirilah. Mungkin pakar-pakar perubatan ada pandangan tersendiri, tetapi bagi rakyat jelata, mereka melihat bahawa 10 perkara yang ditetapkan dalam SOP yang baru yang akan dilaksanakan pada 1 April nanti dalam usaha kita untuk berubah ataupun beralih ke kehidupan yang bersifat endemik itu sendiri. Apakah doktor secara peribadi, Dr. Priya melihat bahawa ianya menepati kehendak dan juga sasaran yang diinginkan sebenarnya, dan akhirnya percaya bahawa ianya akan dapat diterima oleh rakyat Malaysia dengan berkesan sekali? Ya, so memang tujuan satu SOP ini telah diwujudkan adalah untuk mengurangkan apa kita kata komplikasi daripada terlalu banyak SOP. Sekarang kami beralih ke fasa endemik, di mana semua orang, rakyat perlu hidup dengan virus ini. So untuk hidup dengan virus ini, apa yang penting adalah bahawa semua orang mengikuti petua-petua ataupun langkah-langkah kawalan dan pencegahan yang umum. Dan kita gunakan langkah-langkah umum di mana jua, apa jua keadaan. Tak payahlah SOP khusus untuk aktiviti, sesuatu aktiviti. Gunakanlah petua tersebut. Kita aplikasinya adalah di mana-mana saja. And walaupun kami seperti saya kata, kami beralih sekarang ke fasa endemik, jadi ada antara langkah-langkah kawalan yang masih perlu diamalkan. Contohnya pemakaian pelitup muka. Kami tidak boleh pada masa ini abaikan penggunaan pelitup muka, disebabkan pemakaian pelitup muka ini adalah satu langkah yang amat penting, disebabkan kami maklum cara jangkitan adalah melalui titisan air, iaitu melalui udara. Jadi kami perlulah masih menggunakan pelitup muka, dan masih juga di mana kita rasa munasabah amalkan penjarakan, masih membersihkan tangan, memastikan pengudaraan yang baik dalam bangunan. Ini adalah petua-petua umum yang kalau ini dilaksanakan oleh semua orang, harap-haraplah kami akan sampai ke masa kami masuk ke endemik dan harap-harap balik ke hidup seperti sebelum COVID. Harap-harap. Kita pun mempunyai harapan yang tinggi ke arah itu sebenarnya. Okey, barangkali menarik jugalah kalau saya juga ingin dapatkan pandangan Dr. Fen
sebelum kita bercakap lebih mendalam lagi, saya juga nak dapat pandangan Dr. Ben sebenarnya berkaitan dengan peralihan ini ataupun transisi ke endemik COVID-19 ini, Dr. Ben ya. Apakah anda merasakan bahawa ini satu lagi langkah yang berani sebenarnya dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kerajaan Malaysia dalam usaha untuk melatih seperti apa yang disebut oleh Dr. Priya tadi, melatih rakyat Malaysia supaya menyesuaikan diri dengan situasi semasa di mana kita akan hidup dalam apa yang disebut sebagai situasi ataupun suasana endemik itu sendiri. Dr. Ben. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Priya tadi, sekarang kita sedang mengalami gelombang COVID yang disebabkan oleh varian Omicron, dan walaupun Omicron ini dia jauh lebih berkesan untuk merebak, tetapi perbezaannya adalah pengurangan dalam kadar pesakit yang melangkah ke tahap penyakit yang serius lah. So ini seolah-olah telah membuka ruang bagi kami untuk cuba untuk cuba kembalikan beberapa atau menurunkan beberapa restriksi yang sebelum ini kami lakukan, dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Priya, tapi kita masih menekankan penjarakan fizikal, penggunaan yang baik dan pemakaian mask lah ya. Dengan ini kita berharap yang dan dengan penyakit Omicron ini kurang serius, kita harapkan walaupun ada peningkatan dalam kes, tapi dia tidak akan kita tak akan menghadapi seperti zaman Delta tahun lalu, mana ada banyak kematian. Okey, isu yang juga menarik dan juga menjadi sebutan dan juga menjadi komen daripada rakyat Malaysia ini ialah tentang pengenalan apa yang disebut sebagai ubat antiviral, iaitu dikenali sebagai Paxlovid. Jadi mungkin Dr. Ben, kita juga nak tahulah tentang pemilihan Paxlovid ini yang dikeluarkan oleh Pfizer ini, keberkesanannya, apakah ianya telah pun diuji sebenarnya oleh Kementerian Kesihatan sebelum ianya dibenarkan untuk digunakan. Ya, ubat Paxlovid ini dia telah berjaya melepaskan ujian kajian yang kita panggil phase 3 trials, fasa ketiga, di mana dia telah berjaya menunjukkan yang bila digunakan kalau tak silap saya ada 2,000 lebih pesakit, setengah daripada mereka menerima ubat Paxlovid, setengah lagi menerima ubat yang kita panggil placebo, yang ubat kosong lah. Dan mereka buat ujian kajian ini di beberapa negara, termasuk negara Malaysia sendiri. So saya rasa ada empat hospital di negara kami yang juga ada participate dalam ujian kajian inilah. Dan ujian kajian ini daripada keputusan yang keluar tu memang agak baguslah, di mana golongan yang mendapat ubat Paxlovid ini mereka ada sehingga kadar hampir 90% kurang risiko untuk mendapat COVID pada tahap yang serius berbanding dengan mereka yang mendapat ubat yang kosong itulah, placebo tersebut. So disebabkan itu dan juga dari segi kesan sampingan agak sama dengan ubat placebo ini. So boleh ubat itu juga dikatakan agak selamatlah digunakan. Okey, ada juga yang ingin tahu apakah Paxlovid ini berkesan sebenarnya kepada semua jenis varian COVID-19 dan juga semua jenis coronavirus yang lain seperti SARS dan sebagainya, Dr. Ben. Ya, so ubat Paxlovid ini dia bertindak kepada bahagian virus yang digunakan untuk berganda atau membiak atau replikasi. So biasanya bahagian virus ini tidak akan
mengalami mutasi, kerana kalau dia mengalami mutasi dia akan menjadi virus itu akan menjadi semakin lemah. So disebabkan itu ramalan ini adalah yang ubat ini akan terus berfungsi walaupun ada varian baru yang muncul lepas ini. Tetapi ubat ni belum lagi dicuba terhadap terhadap kuman coronavirus yang lain seperti SARS atau MERS-CoV. Okey, ialah kalau ini pun sesuatu yang penting jugalah untuk penjelasan sebenarnya Dr. Ben ya. Kalaulah penggunaan ubat antiviral Paxlovid ini telah pun diluluskan dan akan digunakan nanti, kepada golongan mana sebenarnya yang akan menerima suntikan Paxlovid ini? Kalau saya dah terima 2+1 tu, dah 3 suntikan itu, apakah saya masih lagi boleh menerima suntikan Paxlovid ini? Thank you, itu soalan yang bagus. So di hospital kami sekarang kami kelihatan bahawa kebanyakan pesakit yang jatuh sakit kali ini tidak perlukan oksigen. Bukan seperti zaman Delta di mana ada orang yang muda, ada orang yang sebelum ni sihat, tak ada penyakit lain pun, tapi bila dilanda jangkitan kuman Delta mereka sehingga ke tahap serius atau ada kematian juga. Sekarang apa yang kita nampak adalah lain. Hanya mereka yang ada risiko yang tinggi seperti usia lanjut dan mereka belum menerima vaksin dan ada penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru yang kronik, penyakit buah pinggang atau penyakit kanser di mana sistem pertahanan mereka tidak bagus, hanya mereka yang mendapat penyakit yang serius. So golongan ini yang akan mendapat faedah daripada ubat yang ini. Yang golongan lain tu tanpa apa-apa ubat tambahan, mereka pun dah kembali sihat tanpa rawatan spesifik. So pesakit yang lain tu tidak perlukan rawatan Paxlovid ini. Tapi berkemungkinan tak Dr. Ben bahawa suntikan Paxlovid ini mungkin akan diwajibkan nanti sekiranya keadaan memerlukan? Tidak, dia ini adalah rawatan. Dia akan kita akan kita akan camkan golongan yang berisiko tinggi dan untuk pesakit yang golongan tinggi ini mereka sudah ada mula gejala-gejalanya dan kita tahu kalau kita bagi ubat Paxlovid ini kepada mereka, mereka punya risiko untuk pergi kepada fasa yang serius akan jauh berkurangan. Dan ubat ini juga diberi dalam bentuk pil untuk telan. So dia bukannya ubat secara suntikan. So lebih senang untuk pesakit menerima ubat tersebut. Agak-agaknya bila Paxlovid ini akan mula digunakan sebenarnya, Dr. Ben? I think hari itu ada isytiharkan I think 2 minggu lagi, tapi I mungkin pertengahan atau hujung bulan ini ubat ini akan sampai ke tanah air kami. Okey, menarik. Baik, Dr. Ben, anda berehat dulu buat seketika. Kita juga nak mendapatkan pandangan daripada seorang lagi tetamu kita iaitu Dr. Silva. Satu juga isu yang juga menarik dan penting sebenarnya Dr. Silva yang juga menjadi perhatian rakyat Malaysia kita kini adalah tentang penggunaan Sinovac untuk kanak-kanak. Ini pun menjadi satu isu yang menarik jugalah. Jadi mungkin pandangan Dr. Silva sendirilah mengapa tindakan ini diambil sebenarnya. Kenapa Sinovac dipilih untuk suntikan kepada kanak-kanak ini. Dr. Silva. Terima kasih Sakawi. Sebelum tu saya ingin menjelaskan pergerakan kita dan laluan kita ke endemicity ini tidak akan lengkap atau berjaya tanpa program vaksinasi yang telah dilakukan selama hampir 1.5 tahun. Ini vaksinasi sendiri membuatkan kita walaupun bertemu dengan varian Omicron ini dan gejala-gejala yang terima yang telah melengkapi 2 vaksin yang menyebabkan kita mendapat gejala yang kurang. Itu satu maklumat yang saya perlu terangkan. Kanak-kanak telah pun dimula beri vaksin remaja 12 ke 18 tahun dengan vaksin Pfizer dan seterusnya kita telah mulakan program vaksinasi yang dipanggil PIC-KICS
bermula 1 hari bulan Februari. Okey. Pengenalan Sinovac ini adalah untuk memberi pilihan kepada ibu bapa yang tidak mahukan vaksin Pfizer dan juga untuk di kalangan kanak-kanak yang mungkin ada alahan terhadap bahan yang dalam vaksin walaupun kurang, dan ada yang telah terima vaksin Pfizer dos pertama dan ada alahan mereka sekarang berpeluang untuk mendapat vaksin Sinovac. Kenapa Sinovac ini digunakan sekarang? Kajian yang dilakukan di negara Chile dan juga di China menunjukkan keberkesanan Sinovac seakan orang dewasa. Saya perlu jelaskan di sini, data untuk vaksinasi di kalangan Sinovac berkurangan kalau dibandingkan dengan vaksin Pfizer. Tapi ada juga, silakan. Ya, silakan Dok. Pilihan pada ibu bapa tadi, bila pilihan pada ibu bapa ini akan meningkatkan tahap vaksinasi di kalangan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, bawah 12 tahun. Waktu ini varian Omicron ini lebih menjurus pada kalangan kanak-kanak. Ramai kanak-kanak yang terkena COVID-19 dan yang kena Omicron dan terpaksa dimasukkan ke hospital. Waktu Delta dan juga varian-varian lain, kanak-kanak kurang. Saya ingin jelaskan, awal tahun 2020 hanya dalam 50,000 kanak-kanak saja. Sekarang kita hampir 300,000. Hanya 2 bulan pertama 2022 berganding 2 bulan pertama 2021, hampir 3 kali ganda kanak-kanak yang mendapat jangkitan COVID-19. Kerana macam Dr. Priya katakan, COVID-19 Omicron ni transmissible ke jangkitan dia terlampau tinggi, senang dapat. Jadi ini yang kita perlu beri pilihan kepada ibu bapa. Sekarang ibu bapa 2 pilihan, satu Pfizer, satu Sinovac. Jadi harapkan kanak-kanak antara 5 ke bawah 12 tahun mendapat vaksin sepenuhnya. Ini penting kerana untuk kita beralih ke endemicity supaya seluruh rakyat Malaysia terlambat mendapat vaksin 2 dos ataupun yang perlukan booster. Ini satu adalah persiapan sebelum kita menjangkau ke endemicity. Baik, Dr. Silva, pilihan yang menarik kepada ibu bapa, tetapi persoalan yang terdengar juga keluar berita sebenarnya rasa tidak puas hati di kalangan Kementerian Kesihatan sendiri, malah Menteri Kesihatan sendiri menyuarakan bahawa respon dan juga sambutan ibu bapa untuk vaksin PKIPS ini dikatakan agak tidak begitu memberangsangkan sebenarnya. Jadi mungkin Dr. Silva ada nasihat dan juga pandangan yang harus difahami oleh ibu bapa untuk membawa anak-anak mereka mendapat vaksin ataupun suntikan ini. Soalannya bagus. Sebenarnya vaksin Pfizer ini yang mula digunakan kerana vaksin Pfizer ini apa yang dipanggil Comirnaty telah banyak dikaji di kalangan negara-negara barat. Hampir 8.3 juta dos telah digunakan. Jadi data yang kita dapat daripada yang itu memang banyak dan dia menunjukkan keberkesanan dia terhadap kanak-kanak dan orang dewasa juga. Walaupun banyak-banyak kita dapat Sinovac ini, kerana ramai ibu bapa agak risau tentang teknologi yang baru. Tapi saya perlu jelaskan di sini, mRNA teknologi bukan baru. Dia hampir 3 dekad. Tetapi timbul waktu yang dapat COVID-19 ini dan teknologi digunakan untuk menyediakan vaksin Comirnaty. Dan vaksin ini jelas menunjukkan keberkesanan terhadap orang dewasa dan remaja di mana kita telah jelas menunjukkan pengurangan kes di kalangan populasi yang telah diberi vaksin dan booster, dan juga jika dapat kategori yang agak rendah. Apa yang merisaukan ibu bapa adalah yang dikatakan AFI yang daripada vaksin Comirnaty ini, tapi saya perlu jelaskan di sini AFI ataupun ini adalah agak terlampau rendah sekali risiko. Saya katakan apa yang dalam istilah bahasa Inggeris benefit, risk benefit. Risk benefit ini, benefit daripada vaksin adalah terlampau tinggi daripada risiko dia. Jadi harus ibu bapa sekarang ada 2 pilihan. Buatlah pilihan yang baik untuk pastikan anak-anak kita mendapat vaksin dan untuk mengelakkan mereka daripada masuk ke hospital dan ICU kerana gejala COVID-19, komplikasi
COVID-19 ada yang banyak. Yang pernah dengar MISC dan long COVID. Okey, kadang-kadang agak mengecewakan kita sebenarnya Dr. Selva, ya, mainan dalam media sosial khususnya mengatakan bahawa mungkin ada kesan-kesan sampingan kepada kanak-kanak yang mendapat suntikan vaksin COVID-19 ini dan sebagainya. Jadi mungkin apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan sendirilah terutamanya dalam memberi kesedaran dan juga memberi keyakinan kepada ibu bapa bahawa Kementerian Kesihatan sebenarnya memberikan tumpuan yang sebaik mungkin dalam usaha untuk menjamin bahawa keselamatan anak-anak yang menerima suntikan vaksin COVID-19 ini sentiasa dijaga sebenarnya. Betul Tuan Sakawi, betul. Kementerian Kesihatan dan pihak doktor tidak akan memudaratkan kanak-kanak ataupun rakyat. Apa yang kita jelaskan di sini, vaksin yang telah diberi telah melalui kajian yang detail dan teliti, dan kita dapati kita akan sentiasa memantau. Jika sekiranya yang pernah pergi ke pusat-pusat vaksin di seluruh negara dan special vaksin di hospital, semua kanak-kanak akan diteliti. Kita akan memberi nasihat selepas vaksin dos pertama apa yang perlu dipantau, apa yang perlu dibuat, apa yang kesan-kesan yang perlu dilihat, dan jika ada kesan-kesan itu seterusnya kena jumpa doktor. Bila jumpa macam tu, kesan yang kita kata AFI yang kurang akan boleh diselesaikan. Dan satu lagi, pihak NPRA sekarang sentiasa setiap minggu sekali mengeluarkan data-data menunjukkan apa yang komplikasi-komplikasi AFI, dan ini jelas mengurangkan kegelisahan kalangan ibu bapa. Itu yang penting sekali. Dan saya ingin jelaskan di sini, ini bukan waktu sekarang. Awal-awal kalau kita kenal apa yang dipanggil smallpox ataupun cacar air, itu vaksinasi yang pertama. Dan waktu itu di Eropah, karikatur yang mengeluarkan mereka memberi vaksin itu dan katakannya orang akan mengeluarkan lembu daripada tangan dan badan sebagainya. Ini adalah satu kegelisahan waktu itu sendiri. Dan sekarang ramai yang mempermainkan di social media mengenai gejala-gejala yang tidak berlaku dengan melebih-lebihkan dan merisaukan ibu bapa. Saya perlu jelaskan di sini untuk semua ibu bapa, dengar hujah-hujah daripada pakar pediatri atau pakar keluarga, family medicine specialist, dan buat keputusan yang bijak. Kita memberi segala hujah dan data untuk ibu bapa, dan ibu bapa perlu buat keputusan yang bijak untuk memastikan kesihatan kanak-kanak terjamin. Kanak-kanak adalah masa depan negara. Kalau kita elakkan daripada COVID-19, kanak-kanak ini akan yang menjaminkan masa depan negara Malaysia. Itu yang penting. Okey. Baik, satu lagi isu yang dimainkan di media sosial khususnya lah. Mereka seolah-olah mempersoalkan kenapa dos yang digunakan untuk suntikan kanak-kanak ini dikatakan sama dengan dos yang digunakan untuk golongan dewasa. Apakah ini betul ataupun tidak, dan apakah ianya juga mempunyai risiko-risiko yang dikatakan boleh membahayakan kesihatan kanak-kanak itu? Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, yang Sinovac ini dos dia memang sama dengan dos dewasa, kerana kebanyakan kajian yang dilakukan oleh Sinovac adalah di kalangan orang dewasa, walaupun ada kajian di kalangan kanak-kanak di negara Chile dan juga China. Apa yang dilakukan adalah kajian yang dipanggil immunobridging studies actually. Jadi bila buat immunobridging studies, dia melihat keberkesanan vaksin dan juga kemudaratan, dan didapati dengan menggunakan dos yang sama untuk orang dewasa pada kanak-kanak untuk vaksin Sinovac adalah sama untuk mendapat keberkesanan yang sama dan kesan sampingan yang kurang. Jadi tidak perlu risau kerana dos untuk dewasa dan kanak-kanak sama untuk vaksin Sinovac. Okey, kita akan berehat buat seketika, tetapi jangan ke mana-mana, dan sementara itu saya difahamkan bahawa mungkin kita juga akan membawa perhatian saudara buat seketika untuk melihat apa yang berlaku di insiden tanah runtuh di Ampang. Jadi mungkin wartawan kami sebenarnya sudah pun berada di sana untuk memberi laporan terkini. Jadi apa kata kalau kita ke lokasi sekarang ini, iaitu di Taman Bukit Permai di Ampang, untuk melihat apakah yang berlaku ketika ini dalam usaha ataupun operasi mencari dan menyelamat insiden tanah runtuh di Taman Bukit Permai di Ampang. Kita ke sana sekarang ini kalau wartawan kita sudah pun bersiap sedia sekarang.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang transisi ke endemik COVID-19. Dan banyak lagi persoalan sebenarnya yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu saya. Tetapi saya tahu Dr. Priya agak lama berehat sebenarnya. Jadi saya ingin lontarkan juga satu persoalan yang saya kira cukup menarik jugalah. Bila kita bercakap tentang transisi ke endemik COVID-19 ini, Dr. Priya, dan apabila Kementerian Kesihatan sendiri memperkenalkan SOP yang baru dengan 10 perkara utama yang harus diberi perhatian. Ada juga sebenarnya di kalangan rakyat, di kalangan masyarakat yang mengatakan, aduh kami takutlah kalau benda ni dilonggarkan, SOP dilonggarkan, mungkin pandemik ataupun penularan COVID-19 ini akan berleluasa menjadi lebih serius. Jadi apakah itu juga sebenarnya diberi perhatian serius oleh Kementerian Kesihatan, Dr. Priya? Terima kasih. Kalau kita tengok kepada keadaan di Malaysia, banyak kami bincang tadi berkenaan dengan vaksinasi kanak-kanak. Tapi yang penting untuk kami faham adalah kalau kita tengok peratusan vaksinasi rakyat Malaysia secara menyeluruh, kita sudah mencapai hampir 79%, ya, hampir 80%. Kadar vaksinasi penduduk Malaysia, dan itu telah merupakan satu kejayaan lah, termasuk kanak-kanak dan sebagainya. Dan kalau kita tengok kepada kadar booster pula, hampirlah 46%, hampir-hampirlah 50% rakyat telah mendapat booster. So antara satu daripada fakta yang mungkin memberi kami sedikit kebenaran dalam apa kami buat adalah daripada fakta yang didapati, kita mendapati bahawa dengan tahap vaksinasi yang telah dicapai, kita mendapati even kes-kes positif sekarang bukan sahaja disebabkan Omicron, tetapi mungkin disebabkan juga daya ketahanan badan yang telah dicapai daripada vaksinasi rakyat. Kita mendapati bahawa keterukan kes semakin kurang. So oleh itu ini merupakan antara satu daripada fakta yang menyumbang kepada keputusan yang dilaksanakan. Kalau kita tengok kepada SOP yang kita kata dilonggarkan, bukannya sebenarnya SOP dilonggarkan sepenuhnya. Masih perlu memakai pelitup muka, masih perlu mencuci tangan, masih perlu mengamalkan penjarakan, masih perlu guna MySejahtera, masih perlu memastikan bahawa pengudaraan adalah baik, terutamanya dalam bangunan. So ini merupakan bukan kita boleh kata kelonggaran, tetapi cara kita merata sama SOP. That means apa kita kata adalah langkah-langkah penjagaan dan langkah-langkah kawalan dan pencegahan yang boleh diguna guna pakai di semua keadaan, ya. So dia bukan kita kata longgar. So mungkin ada juga mengatakan longgar berdasarkan kepada kuarantin yang akan diamalkan terhadap orang, kita kurangkan hari kuarantin dan sebagainya. Tetapi ini juga adalah berdasarkan kepada kajian yang telah dilakukan, di mana kita mendapati bahawa daripada hasil kajian, keberjangkitan bukanlah sampai begitu banyak hari, dah kurang dalam 4-5 hari. Jadi bolehlah kita mengatakan orang yang telah divaksinasi boleh dikuarantin untuk masa yang kurang. Jadi banyak fakta dan kajian digunakan di belakang keputusan yang telah dilaksanakan. So rakyat jangan sepatutnya tidak takut terhadap kelonggaran, sebab ia bukan kelonggaran mendadak, kelonggaran yang sangat longgar di mana kami melepas tangan. Tidak. Kami cuma seperti saya katalah latih rakyat untuk menggunakan kelonggaran ini untuk mengajar diri kita untuk mengamalkan langkah-langkah yang baik, supaya apabila kita mencapai satu masa nanti, mungkin kita boleh kata kita tak payah amalkan lagi. Mungkin pada masa tu orang dah biasa lah, cuci tangan pun dah jadi biasa. So, okey, satu lagi perkara juga. Barangkali Dr. Ben boleh beri komen sedikit lah. Ada lagi persoalan yang saya nak pakitkan. Tetapi ekoran daripada ini mainan-mainan di kalangan rakyat Malaysia sendiri, terutamanya apa yang disebarkan dengan begitu meluas dalam media sosial, terutamanya berkaitan dengan booster itu sendiri. Ada yang mengatakan meninggalkan kesan-kesan sampingan yang cukup serius sehingga menyebabkan
menyebabkan kematian dan sebagainya. Ada juga yang merasa tertanya-tanya selepas booster ni ada lagi ke suntikan yang akan yang terpaksa diambil oleh rakyat Malaysia, dan itu persoalan-persoalan itu yang dimainkan Dr. Ben dengan begitu meluas sekali. Jadi mungkin Dr. Ben boleh komen sikit tentang perkara-perkara isu-isu yang dibangkitkan hari ini sebenarnya, Dr. Ben. Terima kasih ya. I think strategi yang digunakan bukan sahaja di negara Malaysia tetapi di seluruh dunia adalah untuk memberi vaksin ini pada sehingga ke tahap yang memadai supaya seseorang tu selamat daripada terkena COVID yang serius. So so kita beri vaksin yang sekurang-kurang yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan yang mencukupi lah. So the least required amount, untuk mendapat perlindungan tersebut. So so kita harapkan sekiranya tiada varian baru yang timbul selepas ini, atau sekiranya varian-varian yang keluar selepas ini juga kurang bahaya, dan kita mungkin tidak perlukan lagi vaksin selepas ini. Tapi sukar kita nak ramalkan pada masa inilah. Kerana kuman coronavirus ini memang dia ada potensi untuk terus ada mutasi, dan tapi kita diharapkan yang ada juga, I think hampir 10% daripada rakyat negara Malaysia pernah kena COVID, dan macam Dr. Priya tadi katakan hampir 80% sudah dapat vaksinasi dengan protection yang kita dapat daripada jangkitan yang dulu dan daripada vaksin yang kita pernah terima. Ini akan mencukupi untuk jangka masa akan datang lah. Tapi betul atau tidak Dr. Ben, ataupun possibilities ataupun hanyalah possibilities sebenarnya bahawa mereka yang mengambil booster itu ada juga yang menjadi mangsa kepada kesan-kesan sampingan itu. Betul ataupun tidak, Dr. Ben? So the kesan sampingan daripada vaksin ini memang ditelitikan bukan sahaja di negara kami tapi di seluruh dunia juga lah, kerana ini memang satu macam ubat yang baru. So apa ubat yang baru sampai memang dia ada beberapa platform yang digunakan untuk memantau ubat ini daripada kesan sampingan, dan ini memang ditelitikan. Saya juga bertuah untuk duduk dalam panel yang yang kita telitikan kes-kes di mana dilaporkan yang ada kesan sampingan daripada vaksin, dan dalam panel tersebut ada banyak pakar-pakar dari bidang-bidang yang lain, termasuk daripada bahagian private juga, dan kita menelitikan setiap kes untuk tengok sama ada betul ke kesan sampingan yang seseorang tu mendapat ada tak dia ada kaitan dengan vaksin. Dan hampir semua kes kesan sampingan yang kami temui itu terjadi di kalangan seseorang yang sebelum menerima vaksin ada penyakit mereka tersendiri, dan sebahagian besar daripada mereka penyakit tersebut tidak terkawal, dan kita juga dapat maklumat yang lebih terperinci bila kita buat bedah siasat ke atas ada beberapa kes yang meninggal selepas dapat vaksin, dan bila kita meninjau kes-kes tersebut kita dapati bahawa katakan dalam jantung mereka memang ada dalam saluran darah arteri mereka memang sudah sangat-sangat
narrowing dalam arti tersebut sempit dan ini tidak akan terjadi dengan vaksin yang kerana ini proses yang akan ambil bertahun-tahun untuk terjadi. So tak mungkin boleh disebabkan oleh vaksin. Itu salah satu contoh yang saya berikan. Okey. Baik, Dr. Ben, satu lagi isu ini yang paling baru tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan iaitu ujian ulangan tidak perlu dibuat oleh individu positif COVID-19 yang selesai menjalani kuarantin kerana RT-PCR masih boleh mengesan kehadiran genetik virus. Jadi bagaimana untuk bekas pesakit COVID-19 ini mengetahui jika telah terkena virus itu sekali lagi? So ujian ulangan ini tidak perlu tidak diperlukan selepas habis kuarantin kerana calitan RT-PCR yang dilakukan atas orang yang baru dijangkiti, ujian tu masih boleh mengesan protein atau sisa-sisa daripada virus tersebut dan menjadikan keputusan positif walaupun virus tersebut dah tiada kebolehan untuk replikasi atau pembiakan dan tidak ada kebolehan untuk menjangkiti individu lain So selepas sembuh daripada jangkitan, kebanyakan pesakit COVID mempunyai antibody yang dapat melindung mereka daripada dapat jangkitan baru dalam masa 3 bulan. Itu banyak daripada kajian yang telah dibuat So berdasarkan itu kita katakan untuk 3 bulan selepas terkena jangkitan kuman COVID boleh dikatakan macam selamat daripada terkena COVID sekali lagi. Tetapi katakan selepas 3 bulan tersebut ada gejala-gejala yang baru, ada close contact dengan orang yang ada COVID-19 dan kita syorkan ujian saringan RT-PCR the rapid test RTK antigen gunakan IELTS bukan PCR, RTK antigen boleh dilakukan untuk mengenal pasti sama ada jangkitan ini yang baru ke jangkitan yang lama cara yang paling bagus untuk kita membezakan ini jangkitan baru atau lama adalah menggunakan kita panggil whole genome sequencing atau macam jujukan genom penuh. Tapi ujian itu agak sukar dilakukan kerana hanya beberapa makmal istimewa saja di negara boleh buat ujian tersebut. Saya suka Dr. Ben bila doktor menyebut tentang RTK. Ramai juga dikatakan yang menjalani RTK ini mendapati keputusan negatif. Tetapi bila mereka melalui ujian PCR, ianya menjadi positif. Jadi ini yang agak menggelirukan jugalah. Dan ada juga yang mengatakan yang berpendapat bahawa mungkin alat ujian saringan kendiri itu tidak begitu 100% perfect atau berkesan 100%. Tapi tak tahulah pandangan Dr. Ben dalam perkara ini, Dr. Ben. So terdapat pelbagai RTK saliva yang dijual sekarang di pasaran dan setiap kit yang dijual tu mereka ada manual penggunaan tersendiri dan pengguna tu harus mengikut arahan yang diberi sebelum dan semasa gunakan kit tersebut. I think kalau tidak tu mungkin akan ada kesilapan atau ujian tu yang keputusan ujian tu tidak akan tepat. Antara syarat-syarat tu adalah dikatakan tak boleh makan, minum atau merokok sebelum ujian dilakukan, kena keluarkan air liur dari kerongkong dan ada kuantiti air liur yang mencukupi dan ujian tersebut kena ikut masa yang ditetapkan, terlalu cepat tak boleh, terlalu lambat pun tak boleh dan ujian RTK yang kita ada ni pernah dikaji dan apa yang kita panggil sensitivity ujian tersebut tu untuk mengencamkan kuman tersebut
boleh dikatakan hampir 90%. So dia agak tinggi. Dia memang bukan 100% kerana kalau kandungan kuman dalam badan tu belum sampai ke tahap yang tinggi, ujian tersebut tu tak akan mengecamkan kuman tersebut lah, ya. Tapi kebaikan daripada ujian ini adalah ujian ini boleh kerana ujian ini murah dan boleh dilakukan sendiri dan keputusan itu keluar dengan cepat. So ujian itu mungkin boleh dilakukan semula sekiranya seseorang tu masih mengalami gejala tersebut dan apa yang kami syorkan adalah sekiranya ada gejala-gejala COVID-19, kita anggapkan diri sendiri yang mungkin ada COVID-19 dan kalau ujian tersebut tu negatif, memang ada kemungkinan ujian itu tak begitu tepat, kita syorkan untuk ulangkan ujian tersebut, ya. Ujian PCR boleh juga dilakukan. Ujian PCR kadar sensitivitinya lebih tinggi, tapi memang dia lebih mahal dan keputusan itu lebih lama untuk keluar. Hanya boleh dilakukan oleh pegawai yang terlatih di tempat-tempat yang tertentu saja. Ya, so disebabkan itu kita memang syorkan ujian RTK saliva air liur tu lah. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi masa yang ada, dan saya juga nak beri ruang dan juga peluang lah kepada Dr. Silva Kumar di penghujung ini. Barangkali ada lagi perkara-perkara yang ingin disampaikan oleh Dr. Silva kepada rakyat Malaysia kalau betul-betul kita sudah untuk menyediakan diri kita menghadapi transisi ke endemik COVID-19 ini. Dr. Silva Kumar, silakan. Terima kasih. Kerana saya katakan tadi, macam Dr. Priya katakan, golongan lain dewasa dan semuanya telah menerima vaksin dan tahap yang tinggi. Golongan terakhir yang masih menerima vaksin adalah kalangan 5 ke 12 tahun, di mana kita perlu meningkatkan tahap pencapaian vaksin di kalangan kanak-kanak ini. Satu, untuk kita menghala ke proses endemisiti. Yang keduanya, kanak-kanak sekian tahun, 2 tahun lebih telah melalui alam perkembangan dengan keadaan lockdown, dengan virtual teaching dan sebagainya. Ini bukan realiti untuk kanak-kanak. Kanak-kanak perlu berinteraksi sesama sains, perlu berinteraksi dengan orang dewasa untuk memperkembangkan perkembangan minda dan otak dan sebagainya, perwatakan sendiri. Jadi itu saya syorkan di sini untuk semua ibu bapa sekarang diberi pilihan, 2 pilihan vaksin. Sila pergi ke pusat-pusat vaksin untuk memastikan kanak-kanak mendapat vaksin. Dan ini juga untuk mengelakkan komplikasi COVID-19 yang saya geruni adalah yang dipanggil MISC, Multi-System Inflammatory Condition in Children, yang berlaku selepas lengkungan 2 ke 6 minggu selepas berlakunya jangkitan COVID-19. Walaupun satu lagi adalah long COVID yang selalu dikatakan di kalangan orang dewasa, tapi sejak kebelakangan ini di kalangan pihak pakar kanak-kanak di UK dan Amerika telah pun melihat kanak-kanak sendiri pun mempunyai long COVID, dan ini bermasalah kerana kanak-kanak mempunyai masa perkembangan dan masa pertumbuhan yang lama. Jadi saya syorkan untuk semua ibu bapa, kita mempunyai 2 pilihan vaksin sekarang. Sila vaksinkan anak-anak waktu ini untuk kita boleh mencapai tahap yang tinggi dan juga menghala ke persekolahan yang bagus, tidak perlu belajar lagi melalui alam maya dan boleh berinteraksi sesama lain. Ada kanak-kanak yang lahir tahun 2020 sampai ibu nenek dan datuk mereka tak kenal kerana mereka langsung tak berinteraksi. Ini penting. Dan itu saranan saya adalah pastikan kanak-kanak kita mendapat vaksin untuk kita mengurangkan jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak dan juga orang dewasa, ataupun menjadikan jangkitan COVID-19 ini yang jangkitan yang sederhana ataupun ringan supaya kita boleh menjalani norma baru. Selanjutnya kanak-kanak patut juga, persekolahan patut ada ventilasi, pengudaraan yang bagus, menjalankan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, utamanya sanitasi. Untuk memakai pelitup muka di kalangan kanak-kanak adalah agak rumit, tapi kita perlu menjalankan
SOP yang lain. Yang penting adalah pengudaraan yang betul-betul bagus di kalangan bangunan-bangunan sekolah ataupun institusi-institusi. Terima kasih. Okey, menarik. Great. Baik, satu minit Dr. Priya. Not fair sebenarnya lah kalau saya tak bagi peluang pada Dr. Priya juga untuk menyatakan sesuatu di penghujung ini. 1 minute for you, Dr. Priya. Okay. Silakan. Terima kasih Abang Syakir. So I think apa yang kita boleh katalah sebagai ringkasan adalah kami semua perlu bekerjasama. Sekarang dengan adanya satu SOP dan 9 garis panduan yang akan keluar, diharap rakyat akan mematuhi langkah-langkah tersebut, pakai langkah-langkah tersebut pada mana-mana jua tempat. Juga jangan lupa bersama-sama dengan langkah tersebut kami juga mempunyai satu strategi saringan, our national testing strategy, di mana di situ saranan telah diberi untuk pelaksanaan ujian saringan menggunakan RT-PCR antigen IELTS pun cukup memadai. So mungkin apa rakyat boleh buat adalah mereka boleh mengambil kesempatan dengan adanya kit-kit yang murah, senang dicapai, senang dipakai ini. Mereka boleh juga pakai kit ini sebagai satu bentuk saringan sebelum atau bila nak pergi ke satu acara dan sebagainya. So itu juga merupakan satu daripada langkah juga yang perlu diamalkan. Tak payah tunggu kami suruh test. Semua orang kena jaga diri sendiri sekarang. Ikut langkah-langkah kawalan pencegahan, laksanakan test jika perlu, dan akhir sekali kami akan sampai juga ke endemik COVID. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Priya Ragunath. Terima kasih kepada Dr. Benedict Sim Lim Heng, dan tentunya terima kasih kepada Dr. Silva Kumar Siva Purniam kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Menarik sebenarnya perbincangan ini dan banyak yang kita peroleh, dan kita harap kita dengarlah apa yang telah pun disampaikan, dipesan tadi oleh pakar-pakar perubatan kita. Dan di penghujung ini jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang pandemik COVID-19 ini. Kita nak beralih kepada transisi ke endemik COVID-19, tapi ianya tidak akan berjaya kalau kita tidak mengamalkan SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi ingat pesanan yang selalu kami sampaikan kepada anda. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga jangan lupa kita jaga negara kita. Dan sudah pasti kita jumpa lagi Ruang Bicara Bernama TV.